Spring Festival celebrated by the Chinese. Perayaan Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina merupakan perayaan terpenting orang Cina bagi menyambut Tahun Baru dalam kalender Kamari Cina. Tahun Baru melambangkan titik permulaan dalam nasib dalam kehidupan. Tahun Baru Cina akan diraihkan dengan jamuan yisang dan kuih bakul. Keluarga akan makan besar dengan masakan tradisi seperti daging itik, daging salai, sausage dan sebagainya. Implication of good fortune as if you were present. Several dishes are served as the family is reunited. You will often hear many people wishing the best of luck and abundance year after year to connote people's longing for bright future. Perayaan Qingming merupakan hari bagi masyarakat Cina berziarah ke makam orang tua dan membersihkan makam dan melakukan ritual sembahyang. Hari Qingming biasanya jatuh pada tanggal 4, 5 dan 6 April, diraikan dalam 10 hari sebelum dan 10 hari selepas hari Qingming. Qingming bermaksud bersih dan cerah dalam bahasa Cina. When the Chinese believe the gates of hell open, freeing souls from its fiery depths. Prayer. Perayaan Hantu Lapar. Kaum Cina yang beragama Taois akan mengingati perayaan Hantu Lapar pada bulan 7 mengikut kalender Cina. Biasanya mereka akan merayakan perayaan Hantu Lapar selama 15 hari, iaitu bermula dari malam hingga bulan mengambang. Siapakah hantu-hantu itu? Biasanya mereka adalah roh yang mati tanpa keluarga. Jadi mereka kebiasaannya merayau-rayau di merata-rata tempat. From malicious spirits. Some individuals believe that by stepping on offerings burnt Perayaan bangsa Cina. Pengantin perempuan biasanya memakai pakaian dua bahagian, iaitu yang disulam dengan jahitan berbentuk burung fonik dengan benang emas dan perak. Manakala pengantin lelaki memakai jubah panjang kain sutera bersulam dengan corak naga. Proses upacara perkahwinan. Pertama ialah pinangan, pembandingan hari jadi, penyampaian hadiah perkahwinan, upacara perkahwinan, perarakan perkahwinan, penyambutan pengantin perempuan, upacara perkahwinan sebenar dan akhir sekali jamuan perkahwinan. Nasi ayam bukan sahaja dipelopori oleh kaum Cina, tetapi diminati oleh semua rakyat Malaysia. Nasi ayam dihidangkan bersama ayam goreng atau ayam panggang ataupun ayam kukus. Bagi orang Melayu, mereka lebih meminati ayam yang bergoreng atau dipanggang, dan kaum Cina lebih kuih bulan. Kuih bulan kacang merah yang mengandungi telur atau tanpa telur. Kuih bulan wuren yang intinya terdiri daripada bijian seperti almond, buah berangan dan kuaci. Jintui merupakan jenis kuih bulan yang mengandungi inti daging. Jenis kuih bulan yang keempat ialah kuih bulan yang dibalut kulit pulut dan mesti disimpan dalam peti ais. Kuih bakul merupakan makanan yang wajib dijamu sewaktu perayaan Tahun Baru Cina.
Kuih bakul diperbuat daripada beras pulut dan gula yang diadun dan dimasukkan ke dalam relau yang dikukus selama 12 jam sehingga kering dan berwarna pirang. Kuih bakul ini boleh dimakan terus seperti dodo. Pau. Pau ialah antara kuih tradisional yang bukan sahaja popular dalam kalangan masyarakat Cina, malah kaum lain juga menyukai kuih ini. Pau diperbuat daripada tepung, gandum yang diuli dan dibentuk menjadi agak bulat untuk kulitnya. Intinya pula diperbuat daripada kacang merah, bunga teratai, daging, telur, sengkuang atau cendawan. Kuih ini dihidang sebagai sarapan pagi atau alas perut pada waktu petang. Lok-lok adalah satu-satunya makanan Cina yang masih dijaja dan menjadi kegemaran kaum Cina, malah kaum di Malaysia. Lok-lok atau dikenali dengan sate celup merupakan makanan ringan dari sayur-sayuran, daging dan makanan laut. Yong tau fu ialah kepingan, taufu, sayur bendi, peria, terung, cili merah dimasukkan inti daging, ikan, ayam dan sotong kering. Makanan ini direbus di dalam sup. Yong tofu ini juga dimakan dengan cara dicicah dengan sos cili atau kicap manis. Ia juga boleh dimakan pada bila-bila masa sebagai hidangan utama untuk dijadikan. Cakul merupakan sejenis kuih yang diperbuat daripada tepung yang diuli menjadi bentuk bulat atau panjang dengan sedikit gula dan garam. Kuih ini biasanya dimakan dengan bubur, nasi, sup bak kutih atau dimakan bersama makanan laut. Kuih ini juga dihidang sebagai sarapan pagi. Chi Cheong Fan juga salah satu daripada makanan masyarakat Cina. Chi Cheong Fan ialah tepung gandum yang dikukus nipis-nipis sebagai kuih tiaw. Ianya hendaklah dipotong kecil-kecilan sebelum dimakan. Makanan ini juga sangat sedap jika dicampur dengan kuah kari, sos cendawan, sos tiram atau sos udang. Makanan ini juga dihidang sebagai sarapan pagi atau minum petang. Seterusnya, tengguan. Tengguan adalah sejenis makanan orang Cina yang jarang-jarang didengar atau dilihat kuih ini. Asalnya dimakan oleh orang Cina ketika menunggu ketibaan musim bunga setelah menghadapi musim sejuk. Selain itu, kuih ini juga dimakan oleh pasangan pengantin pada malam sebelum hari perkahwinan. Kuih ini diperbuat daripada campuran tepung beras dan pewarna. Ianya dijadikan bola kecil kemudian dimasak dalam air. Tarian Singa adalah sebahagian daripada tarian tradisional dalam adat warisan masyarakat Cina, yang mana penari akan meniru pergerakan singa dengan menggunakan kostum singa. Saya akan ceritakan sedikit sejarah tarian singa. Sejarah singa dianggap sebagai pelindung dalam kebanyakan adat orang Asia, terutamanya bagi mereka yang berketurunan Cina. Tarian singa adalah berasal dari bahagian utara China yang menggunakan tarian ini sebagai hiburan diraja. Kostum singa mereka menggunakan warna merah, jingga dan kuning, manakala hijau bagi kostum singa betina. Tarian kipas.
Jenis tarian ini menunjukkan bahawa kipas-kipas mempunyai erti yang sebati dalam masyarakat Cina, di mana dewi-dewi pada masa lalu sentiasa menyediakan kipas sebagai alat keperluan. Masyarakat Cina mempercayai feng shui, iaitu suatu kepercayaan tentang sesuatu petanda yang baik dan buruk terhadap sesuatu kehidupan di tempat mereka. Oleh itu, jenis tarian ini dimainkan supaya tarian ini boleh membawa kebaikan atau feng shui yang baik kepada seluruh anggota masyarakat. Tempat bersejarah, Tembok Besar Cina. Tembok Besar Cina atau merupakan satu siri kubu Cina silam yang dibina melindungi utara Cina daripada serangan puak Mongol dan Turki. Panjang Tembok Besar Cina ialah kira-kira 6,400 km. Tembok besar pertama telah dibina sewaktu pemerintahan Maharaja pertama dinasti Qin. Tembok besar telah dibina dengan menggabungkan beberapa tembok sedia ada yang dibina pada zaman negeri-negeri berperang. Kerajaan telah mengarahkan para petani membina tembok ini dan ramai yang mati ketika membinanya. Oleh itu, ia juga digelar sebagai kubur terpanjang di bumi. Tembok besar yang kita lihat pada hari ini hasil pembangunan dinasti Ming. Bahagian dalam tembok berisi tanah yang bercampur dengan batu batan. Bahagian atasnya dibuat jalan utama untuk pasukan berkuda negeri Cina. Ia lebih kurang. Kota Larangan merupakan istana rasmi bagi Maharaja Cina yang mula digunakan semasa dinasti Ming sehingga akhir dinasti Qing. Ia terletak di tengah-tengah kota Beijing, China yang kini menempatkan muzium istana. Istana ini telah digunakan sebagai kediaman bagi Maharaja dan keluarganya. Selain menjadi pusat istiadat dan politik kerajaan China selama hampir 500 tahun. Istana ini menjadi contoh seni bina agam Cina tradisional, pengaruh budaya serta pembangunan seni bina di Asia Timur dan tempat-tempat lain. Terakota, secara harfiahnya, patung-patung pengemudian kuda dan tentera adalah pahlawan dan kuda terakota untuk menemani Maharaja Cina pertama Qin Shi Huang di alam akhirat. Ketinggian patung-patung ini di antara 6 kaki. Berdasarkan peranan mereka, patung tertinggi merupakan para jeneral. Antara patung yang dijumpai termasuklah pahlawan, kereta kuda, pegawai, akrobat, orang kuat dan ahli politik dan ahli muzik. Istana musim panas Yi Yuan terletak di pinggir bandar Beijing, China, kira-kira 15 km dari ibu kota Beijing. Kawasannya luas di tepi Tasik Kunming. Tasik buatan digali oleh manusia dan di atas bukit Longviti setinggi 60 meter. Keseluruhannya dilengkapi dengan balai teater, kuil, istana, jambatan gaya Cina, seni tanaman, jeti perahu naga, arca, kerbau dan lain-lain. Kini menjadi tarikan pelancong domestik dan antarabangsa. Ia diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 1998. Asalnya dibina semasa Assalamualaikum, nama saya Muhammad Iqbal Han bin Muhammad Arif. Saya daripada student di QE. Saya akan menerangkan tentang aspek ekonomi di negara China. Jom kita saksikan. China menguasai dunia.
ekonomi China telah menunjukkan pertumbuhan yang agresif sejak 30 tahun lalu dan menjadikannya ekonomi terbesar dunia. Sehingga kini, nafsu China untuk menjadi kuasa terbesar dunia semakin memuncak. China juga merupakan sebuah negara yang majoriti penduduknya ialah petani. Pertanian menduduki tempat penting dalam ekonomi China. Walaupun wilayah China seluas 9.6 juta kilometer persegi, akan tetapi keluasan tanah pertanian hanya 1.27 juta kilometer persegi. Yang terutamanya terletak di dataran dan lembangan di kawasan monsun bahagian timur. Penanaman merupakan bahagian pertanian yang paling penting di China. Tanam-tanaman utama termasuk padi, gandum, jagung, kacang soya, tembikai dan lain-lain. Sistem pengairan di China. Masyarakat Taiwan di China mempunyai kemahiran dalam teknologi pengairan. Petani mempunyai kemahiran dalam membina terusan dan mengawal aliran air sungai. Selain itu, mereka juga mempunyai kemahiran dalam membina teres di lereng-lereng bukit bagi penanaman padi. Pam yang digerakkan menggunakan tenaga solar ataupun manusia untuk mengepam air ke kawasan pengairan yang juga digunakan. Empangan dibina untuk membekalkan bekalan air yang mencukupi bagi mengairi kawasan pertanian. Projek pengairan juga dijalankan oleh pemerintah untuk mengairi kawasan pertanian. Trump menaikkan tarif ke atas produk China. Pada masa ini, mata wang dolar berada dalam keadaan kukuh disebabkan hampir semua perdagangan menggunakannya. Tetapi China bertekad untuk menggantikan perdagangan menggunakan US dollar kepada yuan sebagai mata wang perdagangan antarabangsa. Salam sejahtera, nama saya Herbert Sumo Anak Juni, pelajar BQE semester 1. So untuk part saya adalah politik-politik di negara China. Politik di negara China merupakan salah satu politik yang dipegang oleh Maharaja selama 2000 tahun. China ini juga dikenali sebagai Republik Rakyat China, iaitu untuk singkatannya adalah RRC. Ia merupakan negara komunis yang seperti yang saya telah beritahu dipegang oleh Maharaja selama 2000 tahun. So, selepas tahun 1911 pula, China diperintah secara akritik oleh KMT dan beberapa panglima perang. Dan selepas 1949 pula diterajui oleh Parti Komunis balik. So, untuk hak asasi di negara China ialah keberadaan asasi manusia diakui dan dilindungi oleh Republik Rakyat Tiongkok. Untuk singkatan dia adalah RRD. Adalah sebuah bahan dari pensengketaan antara pemerintahan dan organisasi dan juga individu-individu yang menentang pemerintahan tersebut. So, selain itu, China juga amat menjaga hak-hak untuk rakyatnya dan mereka merupakan antara negara yang strict dalam moral kehidupan untuk rakyat-rakyat di benua China. Dan mereka juga menjaga kebajikan yang penuh terhadap negara-negara terhadap rakyat-rakyat di negara China. Dan seterusnya merupakan hubungan luar negara. So, Republik Rakyat China ini ataupun RRC ini telah menjalin hubungan diplomatik dengan banyak-banyak negara yang berpengaruh seperti Rusia, Amerika Syarikat untuk mendamaikan lagi hubungan-hubungan diplomatik antara negara-negara tersebut. So, pada 1971, Republik Rakyat China ini mengambil alih tempat Republik China sebagai wakil tunggal China di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga satu daripada 5 ahli tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Republik Rakyat China pula merupakan bekas anggota dan ketua untuk pergerakan negara-negara berkecuali. Kerajaan RRC ini juga menentang kunjungan pegawai Republik China dahulu dan sekarang ke negara lain untuk mempromosikan kemerdekaan Taiwan seperti Li Tenghui dan juga Chen Shui-bian. Tidak lupa juga tokoh-tokoh yang dianggap oleh RRC sebagai pejuang pemisah seperti Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke-14 dan Rebia Kadir, pemimpin Uighur dalam buangan. Misalnya seperti Beijing pernah membantah lawatan Kadir ke Jepun pada 2009 iaitu bulan Julai dan negara Australia pula sebulan kemudian
sehingga membuat aduan resmi kepada kerajaan masing-masing. Pada 2007, Arab Rasi membatalkan sesi berdialog dengan Jerman gara-gara tindakan Angela Merkel menyambut Dalai Lama, iaitu mereka kurang nak berkompromi dengan mana-mana negara yang agak bertindak kasar secara diplomatik terhadap China ataupun Republik Rakyat China. Sekian saja untuk slide saya. Terima kasih. Okey, struktur masyarakat. China kekal dalam kontrol lawatan merujuk kepada perubahan melampau daripada negara tertutup kepada negara maju. Kelas pekerja harian hingga petani dan tuan tanah penyewa ini dapat dibahagikan kepada 3 subkategori: petani, pekerja dan pedagang. Petani adalah kelas terbesar dan paling dihormati oleh ketiga-tiga kerana mereka dilihat sebagai pekerja yang jujur dengan menyediakan makanan untuk negara. Walaupun status pekerja lebih rendah, mereka sering mendapat lebih banyak daripada petani. Artis dan pekerja sering bekerja secara tidak langsung untuk negara. Pedagang berada di bahagian bawah hierarki sosial. Penjual boleh merangkumi sesiapa sahaja dan penjaja jalanan hingga individu yang mempunyai pengaruh dan kekayaan yang tinggi. Pedagang dianggap sebagai kelas peringkat rendah kerana amalan perniagaan mereka yang tidak beretika. Abad ke-21 menyaksikan penurunan peratusan petani berbanding dengan pekerja keseluruhan kerana reformasi ekonomi memberi mereka lebih banyak kebebasan dalam kehidupan profesional mereka. Banyak orang muda yang tinggal di komuniti luar bandar juga merasa lebih menarik untuk menghadiri universiti atau mencari pekerja di luar bandar. Terdapat perubahan besar dalam pemikiran pemuda yang dilihat melalui usia yang lebih tua daripada mereka yang bekerja di pertanian. Mencari individu di bawah usia 40 tahun yang masih bekerja di dalam bidang pertanian sekarang jauh lebih sukar daripada sebelumnya. Sebelum abad ke-21, kelas sosial terutamanya ditentukan oleh identiti bukannya pekerjaan dan pendidikan. Pembaharuan ini memberikan rakyat terutama pekerja luar bandar lebih banyak mobiliti dan pilihan sosial. China mengandungi 1/5 daripada penduduk dunia dan merupakan ekonomi yang paling pesat berkembang di dunia. Pertama, perkahwinan dan keluarga. Orang China sangat menitik beratkan keturunan dan hubungan kekeluargaan. Sesetengah keluarga dapat menjejaki silsilah mereka selama berabad-abad. Bagi lelaki, meneruskan nama keluarga dengan mempunyai anak lelaki adalah matlamat utama. Ramai lelaki, terutamanya anak sulung, tinggal di rumah bersama ibu bapa mereka untuk menjaga mereka sewaktu tua. Hubungan jantina. Isu peranan jantina dan kesesamaan telah menjadi pertikaian di China. Kepercayaan tradisional sentiasa meletakkan lelaki di hadapan dan wanita dalam hierarki sosial. Dan isu itu telah menjadi lebih teruk sejak kerajaan komunisme memulakan dasar satu anak. Tingkah laku, tata susila dan nilai. Budaya Cina secara tradisinya menghargai nilai kumpulan berbanding nilai mana-mana individu. Kebangkitan komunisme masyarakat telah menguatkuasakan ini bagi orang Cina. Kegagalan untuk menjalankan kewajipan adalah tidak terhormat bukan sahaja kepada individu tetapi kepada seluruh keluarga. Sikap hormat dan patuh kepada orang yang lebih tua adalah sangat penting. Seterusnya, ekonomi dan sosial. Tradisi pandangan Confucius telah dominan dan menggalakkan sifat stratifikasi sosial di bawah komunisme. Pekerja kerajaan dan ahli perniagaan makmur dengan mengorbankan buruh pertanian luar bandar untuk ekonomi yang sedang pesat membangun. Ini orang ramai mendambakan simbol status seperti kereta mewah dan pakaian berjenama untuk menunjukkan kejayaan mereka, terutamanya di kawasan bandar. Seterusnya, agama, adat resan dan hari raya. Orang Cina menyambut perayaan keagamaan seperti perayaan musim bunga, perayaan bulan dan hari menyapu makan untuk menghormati nenek moyang.
serta perayaan sekular seperti Tahun Baru Cina dan semuanya melibatkan ritual dan makanan simbolik. Budaya kerja di China. Budaya kerja di China berbeza dengan Barat. Hierarki di China sangat penting. Lebih masa dibenarkan, tidur di siang hari dibenarkan. Hubungan iaitu gaunzi sangatlah penting. Mementingkan gelaran dan merendah diri di tempat kerja. Kedua, budaya kerja 996. Segolongan masyarakat bekerja selama 12 jam sehari, iaitu daripada pukul 9 pagi hingga 9 malam selama 6 hari seminggu. Ketika pengurusan di tempat kerja tidak mempersoalkan pengurus atau rakan sekerja secara terbuka. Kerahsiaan, konsep keharmonian dan gaya komunikasi secara lebih tidak langsung. Petua menguruskan pekerja di China adalah menghukum kesalahan pekerja secara peribadi dan membantu mencari suara mereka. Assalamualaikum. Nama saya Amir Hakim. Saya nak menceritakan tentang ketamadunan dalam negara China. Masyarakat Cina dipengaruhi dengan pemikiran Konfusius yang memberi penekanan terhadap unsur moral dan etika yang tinggi. Unsur moral seperti konsep Ren, iaitu cintakan manusia. Selain itu, kasih sayang yang merangkumi keseluruhan hidup bermasyarakat. Konsep Junzi pula memberikan penekanan terhadap sifat kebaikan yang perlu diamalkan oleh sesama manusia. Dalam ajaran Konfusius, anjuran untuk membina sebuah keluarga yang baik bermula dengan pembinaan sebuah keluarga yang bahagia. Bagi teknologi dan reka cipta, seawal lebih kurang tahun 200 masa lalu, mereka telah menghasilkan abah-abah yang diikat pada dada, iaitu breast strap harness. Ini membolehkan kuda membawa muatan yang lebih berat dengan lebih mudah. Antara pencapaian teknologi Cina purba yang paling berguna dan berpengaruh dari segi sumbangan terhadap perkembangan teknologi serta tamadun dunia ialah teknik membuat kertas, teknik pencetakan, teknik bahan letupan dan kompas. Z dalam bahasa Cina adalah bermaksud kertas. 1000 tahun lalu, masyarakat Cina sudah mencipta kertas. Mereka membuat menggunakan sutera dan ianya agak mahal. Oleh itu, kertas ni hanya digunakan oleh orang yang tertentu sahaja, seperti maharaja dan bangsawan. 1900 tahun lalu, ada seorang masyarakat Cina yang bernama Sai Lun telah pun membuat penambahbaikan untuk pembuatan kertas dengan membuat kertas daripada kulit pokok dan kain buruk. Penambahbaikan kertas ini tersebar jauh dan luas. Namun ramai membuat beberapa jenis kertas. Kertas yang dihasilkan adalah kertas yuan. Kertas yuan ni adalah mempunyai kualiti yang tinggi dan azimatnya terbaik ditunjukkan dalam lukisan dan kaligrafi tradisional masyarakat Cina. Selain itu, kertas jute pula digunakan untuk menyalin klasik Cina. Teknik pencetakan dalam bahasa Cina, yin shua bermaksud pencetakan. Ada satu rakyat Cina yang bernama Bisheng mencipta satu cetakan jenis ahli sekitar 1000 tahun lalu. Struktur dan komponen ini diperbuat daripada tanah liat yang dibakar. Setiap kepingan tanah liat ini diukir dan kelihatan seperti meterai yang digunakan secara meluas. Komponen ini boleh disusun secara bebas untuk membentuk ayat yang berbeza dan ianya dipasang pada sebatang besi dengan rangka dalam urutan tertentu. Seterusnya, dakwat akan disapu
Lalu selai kertas diletakkan pada permukaan atas bahan pencetak. Teknik ini meningkatkan kecekapan percetakan dan mengubah transkripsi tradisional kepada pencetakan moden. Skrip dan lukisan tersebar luas di dunia dengan bantuan konsep inchua ini. Di teknik bahan letupan pula, Kuo Yao adalah bahan letupan. Ialah salah satu ciptaan dari China yang dicipta secara tidak sengaja. Lebih daripada 1000 tahun yang lalu, orang yang bereksperimen di farmasi membuat penemuan ini. Mereka mendapati bahawa jika sulfur, arang dan kalium nitrat dicampurkan bersama-sama dengan bahagian tertentu, campuran itu akan menjadi letupan. Bahan letupan mengubah gaya peperangan. Pada zaman Keduli berakhir dan senjata berasaskan serbuk pistol kini digunakan secara meluas. Lebih 600 tahun dahulu, senjata api primitif digunakan di China. Bola meriam didorong oleh tujahan letupan Hop Hiao. Tapi pada masa kini, letupan Hop Hiao digunakan pada bunga api seperti di Olimpik di Beijing pada tahun 2008 untuk mengagumkan daripada penonton. Okey, bagi teknik kompas, Zinanzhen adalah kompas yang menunjukkan utara dan selatan. Kompas purba kelihatan seperti sudu. Apabila sudu diletakkan di atas pinggan, pemegangnya boleh menghala ke selatan menggunakan medan magnet. Mereka menukarkan sudu tersebut kepada sebatang jarum besi yang kecil. Jadi hal ini membuatkan Zinanzhen, iaitu kompas, senang untuk dibawa. ...600 tahun lalu, Zheng He, golongan Ming Dynasty, berlayar ke Asia Tenggara dan Lautan Hindi sebanyak 7 kali. Zheng pun sampai ke Laut Merah dengan bantuan kompas ini. Hal ini menunjukkan ciptaan ini telah meningkatkan perkembangan pelayaran bagi masyarakat Cina. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.